ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. hilang وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغاشتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang pertama-tama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita di antara golongan yang disebut sebagai rijal dipanggil apa? Rajulun ni lelaki. Yang disifatkan rajulun ini kalau di dalam Al-Quran dan hadis dipanggil rajulun, rijalun, jamak, banyak, ramai. Yang dikaitkan dengan apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut pada masjid surau, allazi yu'azzinu fih, yang azan di dalamnya. Jadi walaupun kita ini surau datang dalam bentuk mukimin di sini, maka selayaknya lah dipanggil sebagai rajulun, laki-laki, amnya lah. Tetapi kalau orang perempuan pun, kaum-kaum ibu, sama lah tu, masuklah di antara apa yang disebut sebagai hati yang terpaut kepada masjid, hati yang terpaut kepada amalan memakmurkan masjid. Jadi insya-Allah kita menyambung pada kita punya pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa, peringatan bagi yang lalai lah. Jadi sekali lagi yang memperingatkan diri ini adalah saya sendirilah, ya, hati yang sentiasa dalam keadaan lalai. Jadi sebab tu dalam keadaan kelalaian kita itulah, maka dengan kitab ini, maka dia mengetuk hati-hati kita yang lalai. Muka surat 151. Betul tak? Aisyah radhiyallahu anha, bermula daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam bab, kita sambung bab 14, larangan minum khamr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan, Itu di antara ayat Al-Quran yang mengatakan tentang pengharaman arak, judi, penyembahan berhala, mengundi ataupun menelik nasib. Semua itu adalah rejisun, adalah kotor, ataupun kalau dari segi
akidahnya najis, maknanya najis syirik. Jadi kalau dari segi yang disebut kotor tu najis, rejisun tu kotor, keji dan juga perbuatan. Dari segi perbuatan lah, keji daripada segi perbuatannya, daripada amalan-amalan syaitan. Jadi minum arak ni dosa lah, kan, dosa besar. Minum arak ni merupakan satu dosa besar, dosa yang disebut sebagai sifat kesyaitanan, kan, sifat-sifat kesyaitanan lah. Kan kita dah bincang kan sebelum ni kan, dosa yang di antara dosa dua jenis kan. Satu dari segi dosa hati, kan, dosa hati, dan satu lagi dosa yang kesyaitanan sifatnya. Jadi dosa hati ni riak, takabur, sombong dan sebagainya, itu diadili di mana? Besok, di akhirat besok. Tak boleh boleh test dia apa, dia macam apa dia macam dia tangkap tu terus, lepas bila dia jauh dia hilang. Okay, boleh kan? Jadi kita teruskan pada perenggan ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila sebut nama sahabat ni, dia ada hu dan juga ha lah. Itu ikut mana? Ikut sahabat tu lah. Kalau dia perempuan, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini bukan saja sahabat, bahkan ini adalah ummul mukminin, sahabiah, di kalangan sahabiah, tapi dia ummul mukminin, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan walau sesuap kepada orang yang minum khamr, orang yang minum arak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan ular atau kala di badannya. Kala tu kala jengking lah, scorpion. Dan sesiapa yang menyampaikan hajatnya, hajatnya nya tu siapa? Orang yang minum arak lah. Yang menyempurnakan hajat dia, nak buat apa? Nak apalah, melakukan perbuatan itu, maka bererti membantu merobohkan Islam. Dan siapa yang meminjaminya bererti membantu untuk pembunuhan seseorang mukmin. Mungkin dari segi meminjami ini untuk kita tahu tujuan dia, untuk minum arak. Dan siapa yang duduk bersamanya dibangkitkan pada hari kiamat buta, tidak berhujjah, tuli. Dan siapa yang minum khamr, siapa yang minum arak, maka jangan kamu kahwinkan. Maka jika sakit, jangan kamu tengok. Jika menjadi saksi, jangan kamu terima penyaksiannya. Demi Allah yang mengutuskan aku dengan hak, tidak akan minum khamr kecuali orang yang terkutuk di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Dan siapa yang minum khamr, arak, maka telah kafir dengan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, dan tidak akan menghalalkan khamr kecuali orang kafir. Arak ni dah diharamkan, kan, dah diharamkan daripada kitab-kitab yang terdahulu, kan. Cuma ketika la taqrabu solah in antum khusara kan, mana yang ayat Quran, jangan kamu hampiri solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Waktu tu sahabat-sahabat minum arak. Kita dekat belakang di antara maghrib isyak kan, tunggu minum teh kan, dia tonggang lah kan, kita minum teh ke makan koci ke kan. Tapi sebenarnya arak tu memang dah haram. Bahkan perbuatan itu memang kita nampaklah bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan kehidupan. Kalau mabuk, mana ada orang suka mabuk, kan? Tetapi
perintah arak tu dia beransur walaupun masih lagi boleh minum arak ketika itu. Sahabat bila masuk waktu dia tengok pening tak? Agak mabuk tak? Okey ni kot. Cuba jalan. Jalan tak melencong kan? Okey tu. Mungkin dia minum arak dalam keadaan macam orang putih kan, dia main minuman dia kan, minuman dia. Tapi ada satu masa, mungkin ada satu keadaan dia akan, orang kata apa, minum, kalau orang Cina kata apa, yamseng kan. Yamseng tu dah lain lah maksud tu kan, ataupun orang Melayu yang guna bahasa tu, yamseng dia dah lain kan. Yamseng tu maknanya apa? Minum lah kan. Tapi dalam kata lain, mabuk lah kan. Jadi keadaan tu kalau berlaku, maka dia maknanya dalam keadaan dia melanggari perintah Allah lah, tetapi ketika tu belum lagi keadaan mengharamkan khamr. Akanlah haram ketika tu kan. Tapi hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan beransur-ansur. Nasakh mansuh lah ayat tu. Ini ada ayat ni, la taqrabu salah in antum khusara. Jangan kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk kan. Maknanya boleh mabuk lah. Ayat tu dah dimansuhkan. Janganlah kita guna pula kan. Dan tidak akan menghalalkan khamr kecuali orang kafir, dan siapa yang menghalalkan khamr, maka aku lepas tangan daripadanya dunia akhirat. Jadi tidak ada istilah lagi untuk menghalalkan arak ini. Atha bin Yasar berkata, ada orang bertanya kepada Ka'bul Ahbar, apakah arak telah diharamkan di dalam kitab Taurat? Jawabnya, ya. Ayat innamal khamru wal maisir wal maisir itu tersebut di dalam Taurat. Sesungguhnya kami menurunkan yang hak untuk mengharamkan yang batil, dan membatalkan permainan dan mengundi nasib dan khamr. Cilaka benar peminum khamr. Allah bersumpah dengan kemuliaan dan kebesarannya terhadap siapa yang melanggar dengan meminum khamr akan dihauskan pada hari kiamat, dan bagi siapa yang meninggalkannya sesudah diharamkan, maka akan diberikan minum khamr di syurga dari hadiratul qudsi. Jadi mungkin kita pun tak tahu kan, kita pun tak pernah rasa, tak tahulah kau ada pernah rasa apa sadap arak ni pun tak tahulah. Apa yang menyebabkan dia boleh jadi sampai orang boleh minum sampai mabuk. Kan? Apa yang sebab tak tahu rasa apa pun tak tahu. Kalau kita faham dia adalah daripada apa peraman anggur kan. Dia ada dia punya ketika dia lah. Sampai tahap ini dia jadi arak. Tapi bila lepas sikit tahap tu, dia jadi halal balik kan. Cuma dari segi apa yang terkandung itu kan, ada sejenis bahan yang dipanggil etanol yang boleh memabukkan kan, yang boleh memabukkan. Namun dari segi sains dan teknologi pada hari ini yang kita panggil alkohol tu, tak semestinya dia adalah najis kan. Itu dah melalui satu hukum lain pula lah. Kita lihatlah pada hukum fiqah kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat fatwa kemansaan pun dia dah keluarkan berkenaan dengan apa yang dipanggil alkohol yang ataupun arak dan juga di antara alkohol ni kan. Abu Laits Ar-Samarqandi rahmatullahi alaihi berkata, awaslah engkau dari minum khamr kerana ia mengandungi 10 mudarat kan. Walaupun dikatakan bila ditanya yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir,
Kalau ditanyakan tentang apa, tentang arak ni, dia adalah dosa, dosa yang di antara dosa yang besar. Mungkin ada manfaat, tetapi manfaat yang dikatakan manfaat itu lebih besar mudarat daripada manfaat arak ni. Peminumnya seperti orang gila dan menjadi bahan gelak budak kecil dan tercela di kalangan orang-orang berakal. Ibnu Abu Dunya berkata, saya melihat orang mabuk di jalan di Baghdad. Ia sedang kencing, lalu mengusap air kencing itu ke mukanya sambil membaca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca doa apa tu? Kan doa lepas wuduk, kan? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, kan? Diingat tu air apa? Rupanya air kencing dia sendiri. Sebab apa? Sebabnya mabuk. Juga ada orang mabuk dan muntah-muntah di tengah jalan sehingga datang anjing menjilat mulut dan janggutnya, dan ia berkata kepada anjing itu, ya sayyidi, ya sayyidi, encik, contohnya, jangan mengotorkan sapu tangan. Rupanya apa? Rupanya anjing. Itulah keadaan orang yang mabuk, di antaranya mudarat. Membazir harta dan merosak akal. Sebagaimana kata Umar Al-Khattab kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jelaskan pendapatmu mengenai khamar, sebab nyata menghabiskan harta dan merosak akal. Mungkin waktu tu belum lagi keadaan kalau ikutkan perintah solat pun turun pada 10 kenabian, kan? Maknanya ketika itu masih lagi arak belum lagi haram. Minum khamr menyebabkan permusuhan di antara kawan-kawan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya tujuan syaitan akan membangkitkan permusuhan di antara kamu di dalam khamr dan juga judi. Memang kita lihat pun rosaklah dalam masyarakat kita pun akan rosak judi dan juga arak ni. Dia akan mendatangkan perzinahan. Peminumnya terhalang dari zikrullah, yang keempat, daripada mengingati Allah dan solat, sebagaimana firman Allah, wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dan juga menghalangi kamu dari zikrullah, yakni ingat kepada Allah, dan sembahyang, apakah kamu tidak mahu menghentikannya? Surah Al-Maidah ayat 91. Ketika ayat ini turun, maka Umar Al-Khattab berkata, intahaina ya Rabbi, kami hentikan ya Tuhan. Yang kelima, minum khamr itu mendorong untuk berzina. Disebutkan tadi tentang berzina ni, kan? Masyhur kisah apa? Kisah tentang Barsisa tu, kan? Bukan sekadar dia berzina, bahkan dia membunuh, bahkan bukan yang paling besar, dia mati dalam keadaan syirik. Itu yang paling besar sekali. Tentang satu raja, pernah saya cerita di Istania, kan? Satu raja ni, dia nak membandingkan satu orang abid dan juga satu orang alim. Abid ni apa? Abid ni satu orang yang ahli ibadah. Dan ibadah, tapi ibadah lah. Tak tahu mana nak dibandingkan dengan alim ni, satu orang yang berilmu, kan? Apa beza antara abid dan juga satu orang yang alim? Jadi raja ni panggil dua orang ni, seorang abid, seorang alim. Dia letak dalam satu bilik, dan bilik tu ada pisau, ada perempuan, dan juga ada khamr, ada arak lah. Jadi perintah tuanku ni mesti buat di antara tiga-tiga ni.
Macam mana dia akan menyelesaikan masalah tu? Kan? Nak bunuh ke besar dosa. Berzina dengan perempuan kan? Besar juga. Bukan besar juga, memang besar lah. Minum arak besar dosa. Semua tiga-tiga tu dosa besar kan? Jadi kalau satu orang abid diperintahkan untuk buat tiga-tiga ni, paling rasa mungkin yang paling kurang lah, paling orang kata ringan lah dari segi perbuatan. Mana minum arak. Bila minum arak, apa berlaku? Otak pun dah tak betul. Otak pun dah mabuk. Bila mabuk, nampak perempuan, maka akan berlaku zina. Itu cenderung dia tu. Akhirnya apabila dia takut perbuatan itu dia diketahui, dia pun bunuh perempuan. Itu penyelesaian satu orang abid. Sebab apa? Dia tidak ada ilmu berkenaan dengan untuk menyelesaikan masalah yang besar macam ni. Besar tak masalah tu? Besar lah, tiga-tiga besar. Tapi kalau satu orang abid, agak-agak apa yang dia buat? Satu orang abid, satu orang alim, apa yang akan dia buat? Jadi dia akan mencari hukum. Dia akan mencari hukum dan penyelesaian. Kalau kita ni dari segi hukum yang macam mana nak menyelesaikan masalah yang lebih kurang mudaratnya. Mudarat, tapi dia kurang mudaratnya. Tapi alim ini, dia mengambil satu pandangan untuk menikahi perempuan ni. Macam mana nak nikah? Wali tak ada. Ya. Kemudian saksi pun tak ada. Perempuan tu ya ada. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau dari segi apa yang kita pegang, tak sah. Tak sah lah. Dia mesti rukun lelaki perempuan. Kan? Lelaki yang nak kahwin ni lah. Kan? Kemudian perempuan ni mesti ada wali. Wali tu wali apa? Wali mujbir ke, ataupun wali hakim. Kan? Ataupun bukan mujbir. Mujbir ni maknanya wali apa? Bapak dia lah. Kalau tak ada bapak dia, dah meninggal bapak dia, atuk dia. Wali ni tingkatan dia, wali, bapak dah tak ada, kan? Datuk dia, naik kat datuk dia. Bila datuk dah tak ada, turun kat mana? Turun dekat anak, adik-beradik, saudara sebapa lah. Kan? Saudara sebapa, adik-beradik lelaki. Kan? Walaupun adik dia lah, abang dia ke ataupun adik dia, mana saudara lelaki lah. Kan? Bila dah tak ada, baru pergi kepada bapa, saudara yang sebapak dengan adik-beradik bapak dia lah. Tak ada adik-beradik bapak dia, turun pada anak pada adik-beradik bapak tadi dan sebagainya. Itulah dia punya ni. Jadi makna dalam mazhab Syafi'i, tak bolehlah nikah kalau tak ada wali. Saksi, kan? Kurang-kurang saksi, 2 orang saksi. Jadi mengambil pandangan di dalam pandangan Imam Abu Hanifah, dua-dua ni boleh kalau tak ada. Tapi adalah syarat-syarat dia. Mungkin inilah syarat-syarat dia di antaranya. Jadi dikahwinkan, maka berkahwin dengan perempuan itu. Nak tak? Setuju untuk kamu ni saya nikahi menjadi isteri saya. Setuju dia, maka sahlah perkahwinan. Mana di antara apa? Di antara jalan yang paling selamat lah ketika itu, maka berkahwinlah dengan perempuan tu. Bila dia melakukan satu benda yang sesuatu hubungan kelamin, maka tidaklah berdosa. Jadi terselamat daripada melakukan dosa yang besar. Sebab tu ilmu ni penting. Kerana ilmu ini dia menyelamatkan kita daripada musibah. Kan? Minum khamr itu mendorong untuk berzina sebab kemungkinan ia menceraikan isinya tidak sengaja. Itu cerita dekat sini berkenaan dengan suami isteri. Jatuh tak talak ketika mabuk menceraikan isteri? Jatuh tak? Dari segi hukum dia sah. Sah tu maknanya jatuhlah talak tu. Kan? Walaupun dia tak sedar. Kan? Orang kata orang mabuk ni tak sedar. Betul ke dia tak sedar langsung?
Cuba tengah mabuk tu kita tumbuk dia sekali kan. Sedar tak sedar dia. Kan? Dia kona ke tak kona orang tumbuk dia tu. Kan? Jadi sebenarnya jatuhlah talak tu. Kan? Tetapi dia mabuk-mabuk, siapa yang nak menyedarkan yang talak telah terjatuh? Maka isteri itulah sendiri yang akan melakukan report dan sebagainya lah, bagi tahu, oh malam tadi, contoh kot berlaku kan, ada kot di kalangan masyarakat kan, malam tadi suami telah ni berlaku di satu tempat lain lah kan, di Afrika aku kan. Bukan di sinilah, saya pun tak nak dengar lah masalah ni. Datang nak jumpa saya kan, ni malam tadi ni saya ada macam ni masalah ni, susah pula kan. Malam tadi fulan telah melafazkan satu lafaz talak kan, maka isteri ni perlu membuat laporan ke pejabat agama, mengatakan suami dia telah melakukan sekian. Kalau tidak, siapa lagi nak buat ni? Siapa yang lagi nak buat laporan kepada pejabat agama, daripada ni minta maaf kepada mahkamah, bukan pejabat agama, mahkamah syariah. Jadi isteri inilah yang kena memaklumkan, walaupun rujuk berlaku. Contohnya dia kata, abang malam tadi tahu tak, dah melafazkan satu lafaz talak. Ya ke? Lah, abang tak perasan dah mabuk. Ini kira mabuk macam biasa orang agak kot, tak tahu kan. Jadi kena juga pergi ke pemerintah lah untuk melaporkan tentang penceraian yang direkodkan dan rujuk. Dan kalau sekali pun rujuk lah, sebab apa? Talak telah jatuh. Itu patutnya hakim lah, yang arif yang cerita bab ni kan. Jadi maknanya macam mana keadaan pun dia kena buat makluman kepada mahkamah lah. Kalau berlaku di negara ini, berlaku di negeri kita, macam itulah cara dia. Kerana apa? Apabila dia dalam keadaan tak sedar, maka kalau tidak dilaporkan kepada pemerintah, maka dia tetap dalam keadaan berzina lah kan. Kalau katakan dia dah okey, dah tak pening dan semua, tiba-tiba dia apa sikit, dia apa balik, apabila dia melakukan hubungan kelamin suami isteri, maka dia dikirakan zina, kerana lafaz talak yang telah dilafazkan ketika mabuk tadi adalah sah. Dari segi hukum, terkena hukum pukul dera 80 kali, dan bila tidak terpukul di dunia, maka di akhirat akan dipukul dengan pukulan dari neraka, rotan, yang disaksikan oleh orang tua dan kawan-kawan. Ini hukum hudud lah, hukum had. Hukum had ni, kalau ikut mazhab Syafi'i, hukum minum arak ni 40 sebatan kan? Sebab ada juga riwayat 80 sebatan tapi dari segi hukum kita di sini, kalau ikut hudud had, hukum dia adalah 40 sebatan. Sayyidina Umar pernah melaksanakan di antara 80 sebatan orang yang minum arak. Namun apa pun, kita berpegang pada 40 sebatan lah. Innallaha ja'ala haqqa lisanil Umar wal qalbuh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran akan kata-kata Umar dan hatinya Sayyidina Umar. Kan? Jadi maknanya apa yang difatwakan oleh ataupun dilaksanakan oleh di kalangan sahabat, terutama apatah lagi Sayyidina Umar, kan, maka dia juga diterima. Cuma dari segi kita punya mazhab kita 40 sebatan. Ia telah menutup pintu langit sebab hasanatnya, sebab kebaikannya, dan dosa-dosanya tidak terangkat ke langit selama 40 hari. Sama ada banyak ke, sama ada sikit ke, setitik sekalipun, mabuk tak mabuk, minum arak, tetap dosa dan terangkat ke langit selama 40 hari.
ia berspekulasi terhadap dirinya sebab dikhawatirkan tercabut iman ketika matinya. Satu orang yang melakukan dosa, dosa apalah, apa-apa saja dosa lah, maka ketika tu iman dia terangkat, iman dia tercabut keluar, sehingga dia berhenti daripada melakukan perkara-perkara dosa itu, masuk balik iman dia. Dalam keadaan dia dalam keadaan dia berjudi, dalam keadaan dia berzina, dalam keadaan dia minum arak dan apa saja, ketika tu iman tercabut. Dia khawatiri dalam keadaan ketika melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu, dia khawatiri mati dia ketika itu. Ini semua seksa dunia. Sebelum seksa akhirat, maka tidak terhitung selain dari minuman hamim dan makanan zakum. Kerana itu, seseorang yang berakal jangan sampai memilih kesenangan yang sedikit sehingga membuang kelazatan yang besar dan abadi. Dalam keadaan kita takut melakukan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa. Ketika tu mati dalam keadaan apa? Keadaan tak beriman lah. Sebab spekulasi yang berlaku pada diri dia tu kerana melakukan dosa yang besar. Muqatil bin Sulaiman ketika menafsirkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari kiamat nanti kami himpun orang-orang muttaqin menghadap kepada Allah berkenderaan, dan kami heret orang-orang derhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan ataupun dalam hal dahaga, yakni haus. Haus akhirat dengan haus dunia ni dia lain. Apa sahajalah. Kalau nikmat di dunia dengan nikmat di akhirat cukup berlainan, apatah lagi apabila azab di dunia ini dengan azab di akhirat cukup berlainan, bahkan lebih pedih. Apabila ahli syurga telah sampai di pintu syurga, tiba-tiba mereka melihat pohon yang mengalir di bawahnya dua sumber mata air, maka mereka minum untuk membersihkan segala kotoran yang tertinggal dalam perut. Kemudian mandi dari sumber yang kedua untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang di badan. Kemudian mereka disambut dengan ucapan Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera kamu, eloknya kamu, maka silakan masuk kekal selamanya di dalamnya. Kemudian mereka disediakan kenderaan unta yang dibuat daripada yakut yang merah. Yakut ni apa? Kalau kita yakut ni apa? Batu apa tu? Kan disebut yakut batu apa? Batu jet. Batu jet lah. Batu delima lah sebenarnya. Yakut ni delima. Nabi dia pakai cincin batu-batu macam ni lah. Batu delima. Ada satu batu dia panggil batu firus ataupun fairus. Batu tu dia bukan macam batu delima, tapi dia batu tu kebiru-biruan, warna biru. Kan? Kalau orang main batu ni dia tahulah. Kan? Batu firus, dia batu dia kita nampak warna dia lah cantik, tapi batu tu tak berapa cantik lah. Tapi warna dia cantik. Warna dia kan. Batu lah, batu. Kan? Yakut, batu apa? Zamrud. Kan? Batu-batu permata lah. Kalau delima tu ada grade-grade dia, ada negeri dia. Ada delima Afrika, delima daripada apa? Delima Mogok panggil, ataupun delima Burma. Ada apa? Delima beberapa delima lah kan. Kita pun bukannya pandai benar kan batu-batu. Cincin saya ni pun bukannya batu apa dah. Tak batu apa, batu sorai orang panggil kan. RM20 je. Kan? Itu kalau
Kalau yang jenis-jenis batu delima dan apa semua ni, ratus-ratus kan, bahkan ribu-ribu. Dia tengok pula dia punya ikat pun kan. Ikat perak ke. Lepas tu dia ada kuku bungkus lah, kuku ni tebuk kodi macam-macam jenis dia punya ni kan. Okey, pahat Jawa macam-macam. Jadi tapi maknanya nak bagi tahu keindahan kan. Kita pakai cincin, kita pakai batu-batu ni diceritakan tentang keindahan. Tentang batu yakut yang merah dan kakinya dari emas. Emas ni kita maklumlah emas kan. Bertaburkan permata sedang kendalinya dari mutiara. Batu mutiara, lu'lu'. Wal marjan, lu'lu' lah, batu mutiara. Dan tiap orang mendapat sepasang perhiasan. Andaikan perhiasan itu diperlihatkan ke dunia, nescaya akan dapat menerangi umat semuanya. Tu yang dikatakan akhirat ni. Habis semua dunia. Walaupun macam mana terang sekalipun, maka bila ahli syurga ni ataupun nikmat syurga ni dipersembahkan, habis malap matahari tu. Walaupun matahari yang kita tengok ni begitu hebat terangnya, pancarannya terang apabila dia terbit, tapi apabila nikmat syurga ni maka habis malap semua apa yang di dunia ni. Di samping tiap orang ada malaikat yang akan menunjukkan tempat-tempatnya di syurga. Kemudian jika telah berada di syurga, nampak kepadanya sebuah bangunan dari perak, sedang atapnya dari emas. Dan bila telah sampai ke sana, disambut oleh pelayan-pelayan yang cantik-cantik bagaikan mutiara yang bertebaran, yang lengkap dengan segala macam perhiasan, serta bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas dari emas. Sedang malaikat semuanya memberi salam selamat kepadanya, dan ia hanya menyambut semua itu dengan gembira. Kemudian bila ia telah melihat apa yang telah disediakan Allah untuknya berupa tempat dan kelengkapan kehormatannya, maka ia turun dan ditanya oleh malaikat. Bila tengok keadaan ini, maka ditanya oleh malaikat, apakah maksudmu? Jawabnya, saya akan turun menerima kurniaan pemberian Allah. Malaikat berkata, berjalanlah, maka untukmu yang lebih lagi dari apa yang sudah engkau lihat itu. Bila telah jalan, maka nampak kepadanya bangunan dari emas yang beratapkan mutiara. Maka bila baru mendekatinya, langsung disambut oleh pelayan-pelayan yang bagaikan mutiara, yang bertebaran dengan membawa bejana-bejana perak dan gelas-gelas dari emas. Kemudian semuanya memberi salam kepadanya. Dan apabila ia akan turun di situ, lalu diperingatkan oleh malaikat pengawalnya, teruskan dahulu, sebab masih ada yang lebih dari itu. Tiba-tiba nampak kepadanya binaan dari yakut dan yang merah, yang dapat terlihat isi dari luarnya kerana sangat jernihnya. Syurga ni boleh nampak dalam, boleh nampak luar, luar boleh nampak dalam. Macam mana kan? Tak terlintas betul di hati tu. Bila telah sampai ke sana, segera disambut oleh pelayan-pelayannya sebagaimana semula dan memberi salam kepadanya. Maka bila ia masuk ke gedung itu, segera disambut oleh bidadari yang bola matanya berhias dengan 70 macam perhiasan. Semerbak harum baunya sehingga tercium dari jarak perjalanan 100 tahun. Maka apabila ia melihat paras muka bidadari itu, nampak wajahnya sendiri alangkah jernih dan bersih mukanya. Dan bila melihat dadanya, terlihat apa yang di sebalik bajunya, bahkan dapat terlihat urat-urat betisnya. Dan ia berada di rumah yang lebar panjang 1 fasak persegi, mempunyai 4,000 ambang pintu dari emas, dan berlantai permaidani dan dari emas bertaburan mutiara yang meliputi semua ruangan rumah.
dan ada katil yang menyamai 70 ranjang dunia. Maka bila telah duduk lalu ingin buah-buahan, datanglah buah-buahan itu sehingga mudah ia memetik dan memakannya. Dan semua ini sebagai pahala yang disediakan bagi orang yang bertakwa dan menjaga diri dari minum khamr dan segala perbuatan-perbuatan yang keji. Di dunia dia telah menahan hawa nafsu dia untuk melakukan perkara-perkara terutama khamr. Kan? Walaupun depan mata dia sendiri, tapi dia kata ini hukum Allah haram. Kan? Setitik pun dia tidak ada keinginan untuk menghirup, walaupun rasa orang nampak macam enjoy, macam sedap, macam happy dan sebagainya. Sedang ahli neraka dibawa ke neraka, maka bila sampai di muka pintu langsung terbuka pintu-pintunya dan disambut oleh malaikat yang telah siap dengan tukul besinya. Maka apabila telah masuk ke neraka, tiap anggota badannya merasa seksa sendiri, apakah panasnya api atau gigitan ular atau pukulan malaikat, dan bila dipukul oleh malaikat segera tenggelam dalam api itu sedalam 40 tahun, belum juga sampai ke dasarnya. Kemudian dinaikkan oleh wap api, nak bagi tahu dalamnya 40 tahun. Belum juga sampai ke dasarnya. Kerana kalaulah baling sesuatu untuk masuk ke dalam tu, 40 tahun pun belum sampai ke dasarnya. Maknanya begitu dalam. Kemudian dinaikkan oleh wap api ke atas untuk diulangi pukulan malaikat sehingga tenggelam kembali sedalam-dalamnya, sedang kulitnya sebagaimana tersebut di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Tiap-tiap telah rosak masak kulitnya, maka kami ganti dengan kulit yang baru serupa merasai pedihnya seksa. Sesungguhnya Allah Maha Mulia, Jaya dan Bijaksana. Masya Allah, sadaqallahul azim. Jadi begini keadaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar diceritakan, di antaranya bidadari syurga yang disediakan. Jadi ibu-ibu nak dapat apa pula? Yang ayah-ayah ni dapat bidadari, kan? Ibu-ibu ni jadilah ketua bidadari, kan? Tak ada bidadara kan? Ya, suami-suami kita tu adalah kita punya raja di dalam syurga. Jadi sebab itu ibu-ibu taatlah kepada suami. Ibu-ibu ataupun isteri yang solehah ini, dia akan menunggu, dia akan berdandan, bersiap-siapan untuk suaminya masuk ke syurga 500 tahun awal. Kan? Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang solehah, yang mentaati seluruh perintah Allah dan Rasulnya, dan mentaati suami selagi tidak ada pelanggaran syariat. Kan? Sebab tu saya selalu kalau di dalam khutbah nikah, saya nasihatkan kepada pengantin ni, taat pada suami ni 100%. Memang itulah saya akan pesan, kerana perkataan taat ni senang diucap, tapi perbuatan tu susah nak dilakukan. Kadang-kadang kita tak bersyukur dengan apa yang ada pada depan, apa yang ada pada kita. Kan? Sebab tu di antara nasihat Nabi, orang perempuan kena banyak sedekah, kerana aku tidak lihat orang yang lebih ramai di dalam neraka mereka orang perempuan. Kerana di antaranya dia tidak bersyukur dengan apa yang ada pada suaminya, apa yang dibawa oleh suaminya. 100% ketaatan hanya kepada suami. 99.99 pun tak nak. Kan? 99% ada sikit 0.1%. Mana lagi? Ada sikit je dekat jiran sebelah tu kan. Hukumnya haram. Ibu-ibu, haram hukumnya di dalam hati ada lelaki lain selain daripada suami.
Jadi sebab tu taatlah pada suami, taatlah selagi dia tidak bertentangan dengan syarak, kan? Kerana restu Allah tu pada restu suami, redha Allah tu pada redha suami. Apa-apa yang kita nak buat, maka mintalah izin kepadanya, mintalah restu padanya, minta keizinan, minta. Kerana apa? Kerana itulah syurga, syurga kita ataupun sebaliknya. Jadi insyaAllah lah, sebagai perkongsian kita pada malam ini, kita sambung lah, sambung pada yang akan datang. Hari ini 2 bulan ni, 3 dah kan. Kita berhentilah pada ayat ini. Mudah-mudahan yang timbal untuk saya sampai amal sampaikan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ashrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hasin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.